Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, Waalaikumsalam. Untuk taklimat ringkas tentang sharing saya petang ni, saya menggunakan satu apps. Jadi saya mohon untuk pelajar semua kalau boleh klik link yang saya berikan dekat ruang chat dan masukkan kelas kod yang diberikan. Baik, pertama sekali dah masuk dalam respon yang saya berikan kod tadi, link yang saya berikan tadi. Pertama sekali saya tengok baru 62 orang je yang join ni. Baru 62 orang sahaja yang join. Mohon yang lain semua terus join. Okey, macam mana nak join? Klik pada link yang saya berikan dekat ruang chat. Klik pada link yang saya berikan pada ruang chat. Ada yang baru masuk mungkin tak dapat message tu, kalau kawan-kawan boleh copy paste pada ruang message tu supaya yang baru masuk tu boleh klik and terus join. Okay, dah join. Soalan yang pertama saya nak berikan. Okay, terus join Okay, sekarang 73 orang. Okay. Baik, sebelum saya mulakan, saya nak tahu tentang pengetahuan awal awak tentang Google Site. Jadi saya mohon semua berikan pilihan daripada A, B, C, D, E ni, pilihan awak yang mana satu. A sangat berpengetahuan, mahir menggunakan, berpengetahuan, B berpengetahuan, selalu gunakan, C ada sedikit pengetahuan tapi pernah guna, D sikit pengetahuan tapi belum pernah guna, E tak langsung tidak tahu. Okey. Jadi mohon semua berikan feedback. Saya nak dapatkan respon supaya saya tahu macam mana saya nak sentuh topik ni daripada aspek pengetahuan awak yang sedia ada. Okey, boleh pilih sama ada setuju, agree, strongly agree, disagree, pilihlah. Okay, saya berikan tempoh 2 minit untuk semua submit. Okay, 66 orang dah submit. Okay. Lagi 28 orang. Boleh submit cepat. Tan Sian, Afiq, Ijak, bagi respon awak tentang pengetahuan mengenai Google Site. Tahu tak ataupun langsung tak tahu. Jadi pilih skala mana awak setuju, yang awak tahu ataupun awak tidak setuju untuk tidak berpengetahuan.
Okay, saya close submission. Kita tengok Okay, kebanyakannya okay. 4% maknanya dah ada pengetahuan tentang menggunakan Google Site. Okay, bagus. So maknanya kita boleh, yang tahu ni kita boleh share idea lah. Okay, kita boleh share idea. Okay, dan 21, sekejap saya besarkan Okay, 21%, 21 orang, 22% memang tak tahu langsung. Okay, yang tak tahu langsung ni sama-sama kita belajar, kita belajar, dan kalau ada perkara yang awak rasa macam awak tak mampu dan tak tahu, tak boleh nak catch up, awak boleh terus tanyalah. Okay. So saya teruskan dengan perkongsian hari ini iaitu mengenai Google Site. Google Site. Okay, Google Site ni adalah produk Google, produk Google. Salah satu produk Google yang membantu untuk awak membina blog ataupun website. Konsep dia tu bina blog atau website. Okay, apa yang Google Site ni beri pada awak, dia akan berikan awak information information with a few people, a whole organisation ataupun entire world. Maknanya awak boleh pilih awak nak share dengan organisasi awak sahaja ke ataupun awak nak share dengan orang-orang lain. Okay, apa yang di-sharing tu, awak akan create satu page ataupun satu content, dan content tu awak share. Dalam content tu ada macam-macam input, kandungan untuk awak share yang tersusun lah, kandungan yang tersusun. Okay. Okay, kelebihan Google Site ni, dia adalah single page creation. Maknanya senang sangat nak buat. Kalau sebelum ni orang nak buat blog, sikitnya susah nak buat. Kalau mula-mula dulu masa saya belajar, zaman saya belajar dulu, nak buat Google Site kena pakai Dreamweaver. Susah nak kena create coding semua. Okay, sekarang ni amat mudah, pakai button je. Okay, tak ada HTML required, tak payah pun tahu tentang kod HTML. Okay, dan customizable, maknanya boleh awak customkan dia punya appearance dia, macam mana dia looking dia nak ikut kepada kesukaan awak. Okay, pilihan awak, setting for accessing. Okay, mudah untuk diakses. Okay, dan nak share information pun mudah, dan yang paling best tu dia free lah, dia free. So memang bagus tentang apabila awak belajar tentang Google Site ni, sebab Google Site ni memberi peluang awak untuk share awak punya knowledge, awak punya awak nak buat satu diary hidup awak pun boleh guna Google Site ni. Okay, nak share koleksi masakan ke, macam katalah awak minat masak, okay, so boleh nak share, awak bina satu Google Site di mana awak susun kandungan-kandungan tu untuk awak share dengan semua orang, ataupun tak nak share, nak buat je tapi nak simpan untuk diri sendiri pun boleh. Dia ada kelebihan dekat dalam Google Site ni. Okay, yang pertama sekali, perkara penting bila nak bina Google Site, okay, banyak orang kalau tengok dekat YouTube cara nak buat Google Site ni sebenarnya ada banyak je tutorial dia, tapi kena ingat yang paling penting nak buat tu, ramai yang tak sentuh tentang bab ni, kena susun bahan dalam satu folder khusus. Sebab apa? Bila awak buat sesuatu konten daripada Google, produk Google, bila awak create dia, contoh awak create Google Site, awak create Google Form, dia akan berterabur dekat Google Drive awak. Okay, jadi bila awak nak cari balik, awak kena search. Kadang-kadang siapa yang tak tahu guna search bar tu, dia kena scroll pula cari. Tapi kalau siapa yang bijak tu, dia boleh guna search bar. Tapi kalau ingat perkataan yang kita namakan tu kan, kalau tak ingat dah susah, pening kepala. So kita kena susun yang perkara paling penting, kita kena bina dulu folder. Kita kena bina dulu folder supaya konten kita tak berterabur. Jadi pengurusan konten ni penting. Okey, kemudian
kita kena rancang layout. Okey, perancangan layout ni bolehlah buat dekat dalam buku draft lah. Draft. Okey, draft dekat dalam buku catatan ke, apa yang awak nak letak. Sebab kalau awak terus buka Google Site nak buat, awak tak tahu nak buat macam mana, dia akan jadi Google Site yang tak bermakna. Dia punya konten yang awak lahirkan tu tak tersusun, tak kemas, kemudian ada yang sekejap dekat point sini masuk pula dekat point yang lain. Okey. Jadi bila awak ada perancangan, okey, perancangan layout dia, awak dah tahu dah dan awak akan buat dengan pantas. Sebab Google Site ni amat mudah. Dalam sehari pun boleh siap dah. Okey, site yang bermakna. Okey, site yang bermakna mesti mempunyai tajuk yang sesuai. So kita nak buat Google Site, kena pasti tajuk apa untuk Google Site kita. Okay, kalau nak buat Google Site tentang diri sendiri, so mestilah tajuk tu berkaitan tentang apa contohnya channel, katakan nama awak channel Sadatul, macam tu. Itu maknanya dia akan buat tentang diri dia, semua koleksi diri dia. Okey, tapi kalau letak konten tentang kursus, macam saya mengajar, tak sesuai lah letak channel Sadatul dekat situ. Tapi saya boleh linkkan saya punya site kursus saya dalam channel saya. Jadi kena pilih tajuk yang sesuai. Kemudian konten kena tersusun. Okay, make sure konten apa yang kita nak masukkan mesti tersusun. Kalau nota jangan berterabur letak dekat tempat-tempat yang berbeza. So letak dalam satu folder khusus nota. Kemudian konten mesti relevan dengan tajuk. Mesti relevan. Dan ada sifat interaktif. Maknanya ada sesi dua hala. Itu adalah site yang bermakna. Google Site yang awak bina tu maknanya awak menghasilkan site yang bermakna. So kena ingatlah benda-benda ni, 4 perkara ni, peringatan supaya kita tak menghasilkan rubbish, sampah. Okay, ni tak nampak sangat kat sini. Okay, kita nak hasilkan site, ada 2 cara. Yang pertama, awak mungkin boleh klik waffle button. Pilih ni waffle button tau yang ada 9 dot ni. Kita panggil waffle button. Kemudian pilih site. Pilih site. Okay, ni site. So pilih site. Okay, yang kedua, awak boleh type pada address bar. Okay, sites. Okay, ataupun Google Site. Nanti dia akan keluar pilihan untuk Google Site. So awak ambil Google Site untuk create. Okay, yang ini sebelum awak pilih cara-cara ni, kena make sure login terlebih dahulu. Kena login terlebih dahulu dalam Google. Okay. Saya sambung balik. Saya sambung balik, menghasilkan site ni ada 2 cara, boleh pilih waffle button ataupun type dekat address bar lah. Dekat Google tu search je Google Site. Terus nanti dia akan berikan awak pada ruang untuk pilih untuk buat site ni lah. Tapi kena login dahulu. Login dahulu. Login macam mana nak tahu dah login? Ada gambar kita kat situ lah. Ada gambar kat atas tu. Okay. Kemudian inilah persekitaran Google Site kita. Ni persekitaran Google Site kita. Okey. Dalam persekitaran Google Site ni, saya akan perkenalkan awak pada yang baru lah. Yang dah lama tu mungkin dia tahulah apa benda ni. Okey, yang baru tu, yang lama, yang dah biasa mungkin boleh enhance lah. Apa yang dia ni boleh sharing juga. Kalau dia nak share, boleh just buka mic and share lah, share content bersama-sama. Sebab ini sesi perkongsian, bukan saya totally pandai bab ni. Saya pun belajar juga. Sebenarnya ilmu ni kita kena sama-sama berkongsi, baru dia akan bertambah. Okey, yang pertama sekali dekat dalam persekitaran Google Site ni, okay, saya tunjuk dulu dalam bentuk PowerPoint, lepas ni saya bawa kepada dia punya persekitaran sebenar. Okey. Sekejap, sebelum tu saya nak tunjukkan contoh contoh Google Site. Okey, yang ni adalah contoh Google Site. Google Site yang ada.
yang saya ada. Okay, yang saya ada sebenarnya banyak je Google Site yang boleh awak lihat. Okay, bila kita buka sahaja Google Site tadi, kita search Google Site ataupun kita klik waffle button pergi dekat site. Okay, awak akan dipaparkan dengan paparan ni. Okay, yang ni sebab saya banyak sangat dah buat site, jadi dia ada kat bahagian bawah ni ada macam-macam lah. Kalau yang baru tu kosong kat sini. So kalau nak buat site, just klik plus ni, blank. Okay, yang ni contoh-contoh site yang saya dah bina ada banyak. Okay, antara yang saya dah buat untuk praktikal adalah e-folio praktikal menggunakan site. Contoh juga saya buat untuk RBTS 3203, sebenarnya saya banyak buat untuk khusus dan buat untuk e-folio. Okay, bila kita buka Google Site, dia akan keluar macam ni lah. Ni lah persekitaran Google Site. Persekitaran Google Site. Saya pergi dulu dekat PowerPoint saya tadi. Okay, penerangan tentang persekitaran dia. Yang pertama sekali bahagian atas ni nama dokumen site. Apa tu nama dokumen site? Maksudnya dalam drive awak nanti, awak nak namakan site yang awak bina ni nama apa? Itulah nama dokumen site. Okey, kemudian yang kat bahagian bawah ni nama site. By default, dia bila awak type dekat sini, nama site, nama dokumen tu dia akan terus keluar kat sini. Sama. Tapi awak boleh sebenarnya ubah nama site ni. Okey, nama site ni akan appear, dia paparkan bila awak preview dekat orang. Okey, bila preview kat orang akan keluar nama site dekat sini. Okey, kemudian dekat bahagian atas ni juga ada banyak button-button penting. Bahagian atas sebelah kanan. Okey, ni do, redo dekat sinilah. Sebelum selepas tu kita punya action. Kemudian preview yang bahagian ada gambar komputer dengan gambar handphone ni. Preview maknanya bila kita nak tengok paparan site kita dalam bentuk paparan tab, video ataupun handphone, kita klik kat sini. Kemudian link site dan share. Gambar orang tambah ni, setting. Okay, ni triplet button, publish button. Okay, tools content dekat sebelah kiri, kanan. Okay, template paparan site. Kemudian tools tambahan ada dekat bahagian bawah dan yang tengah-tengah ni adalah site kita. Canvas kita nak create site kita. Canvas site kita. So, dekat bahagian tengah-tengah ni lah semua konten-konten tu kita masukkan kat sini. Inilah paparan yang akan kita buat. Maknanya macam kita melukis ataupun kita membina sesuatu paparan antara muka. So inilah dia yang akan keluar. Canvas site kita. Okay. Next kita tengok satu-satu. Okay. Setting preview. Setting preview ni dia ada 3 paparan preview. Yang pertama telefon, phone. Yang kedua tablet. Dan yang ketiga large screen, komputer lah. Okay, jadi kalau kita nak tengok site kita ni sebenarnya boleh diakses melalui link tu kita boleh klik pada mana-mana tools kita, iaitu komputer ke tab ke pada mana-mana gadget kita. Okay, jadi macam mana paparan dia, so just klik kat sini kita akan tahu macam mana bentuk paparan tu bila kita dah bina, bila kita dah create. Okay, kemudian kita pergi dekat bahagian yang kedua, link site, button link site ni. Okay, link site ni adalah link bagi site kita. Nak dapatkan link site kita tu, kita klik button yang chain ni, nama dia chain lah. Okay, dikenali sebagai chain, icon chain. Okay, icon ni adalah tentang URL site kita. So kita nak share URL kita, kita klik link site ni dan kemudian copy. URL ni lah kita share dekat semua orang yang tertentu ataupun nak share dekat mana-mana tempat yang sesuai. So kita just copy lah. Okay, yang ketiga, share gambar orang ni. Okay, share option. Okay, share option ni untuk kita menetapkan
site kita tu kita nak berkongsi dengan siapa. Okay, kita nak kongsi dengan orang tertentu sahaja dalam organisasi ke, ataupun kita nak kongsi dengan seluruh organisasi kita ke, ataupun kita nak kongsi dengan public ke semua orang ke. Jadi kat sinilah tempat untuk kita menetapkan sharing dia. Okay, yang seterusnya adalah setting. Okay, setting. So untuk menetapkan setting ni adalah tujuan dia menetapkan setting pada site kita. Dia ada beberapa content dekat sini, menu. Yang pertama navigation. Okay, navigation adalah untuk kita punya paparan, nanti saya akan tunjuklah dengan sedikit dengan lebih jelas. Jadi saya terangkan dulu. Okay, kemudian brand image, viewer tool, analytic dengan announcement banner. Okay, sekejap lagi kita akan buat apa yang berlaku jika kita klik yang ni. Okay, contoh ni kedudukan menu sebenarnya tak nampak pula hujung tu. Okay, kedudukan menu, kemudian color untuk warna bar, brand image ni kita nak letak icon. Okay, jom kita tengok dulu sebelum saya pergi dekat publish button. Kita tengok dulu untuk create yang baru. Contoh create yang baru. Okay, klik tambah. Untuk create yang baru kita akan klik tambah. Okay, yang ni yang saya sebutkan tadi, nak namakan kita punya site. Okay, bahagian untuk namakan site dekat sini. Okay, yang ini untuk preview, link, sharing, setting. Okay, ni publish. Okay, ni bahagian tools content kita. Okay, so ni canvas kita, canvas site kita. Okay, dekat site kita ni, yang pertama sekali kita tengok sebelum kita buat tu kita kena nama. Saya pergi bahagian setting ni dulu dekat site. Okay, dekat bahagian setting dekat site ni ada navigation ni. Okay, navigation ni adalah bermaksud macam mana kita nak buat link pada site kita tu. Okay, dekat mode ni ada top dengan site. Okay, top dengan site ni ada beza dia. Apa beza dia? Okay, contoh menu saya dekat sebelah tepi sebab saya pilih site. Okay, yang ni contoh site yang pertama, menu yang di mana menu dia di sebelah tepi, sebelah site lah, tepi. Okay, yang ni okay, kalau kita pilih top dia akan jadi menu tu di bahagian atas. Kalau kita pilih side, menu dia di sebelah tepi. Okay, jadi itu fungsi top mode ni navigation mode top. Okay, color. Okay, color pula transparent ke, white ke, black ke. Yang ini adalah bahagian ni, bahagian bar menu ni. Sekarang ni nama dia, sekarang ni saya pilih yang untuk side ni, saya pilih hitam. Okay, untuk yang side lagi satu ni, saya pilih white. Sebab dia sebelah kiri, sebelah tepi. Jadi dia memang nampak white lah. Okay, kalau transparent, menu tu tak nampak, dia akan ada sekali dengan background belakang lah. Menu tu tak jelas sangat. Okay, iaitu bahagian navigation. Okay, brand image. Brand image adalah untuk kita meletakkan logo ataupun favicon. Okay, logo ni kalau kita pilih untuk masukkan logo, dia akan appear dekat bahagian ni, bahagian depan ni, bahagian dalam ni. Okay, bahagian sini. Okay, kalau kita pilih favicon pula, favicon pula, kalau kita masukkan gambar, dia akan appear gambar tu dekat mana? Dekat bahagian ni, atas ni. Okay, ni kalau navigation untuk logo.
Dia akan keluar dekat sini logo. Sorry. Sebelah dekat bahagian bahagian sini. Logo tu dia akan keluar dekat sini. Kalau kita aktifkan logo. Okey. Kalau kita aktifkan favicon pula. Favicon, kalau favicon dia akan appear dekat bahagian atas ni. Favicon. So pilihlah gambar yang sesuai. Jangan pilih gambar yang ada background lah sebaik-baiknya. Gambar yang transparent lepas tu dia punya background dia tak sesuai, jangan pilih. Okey, kemudian favicon ni juga kalau awak paste link, dia akan keluar sekali dengan link, dia akan keluar sekali dengan favicon ni. Jadi pilih favicon yang sesuai bila nak buat site kita. Bila nak set site kita. Okay, next. Viewer tools. Okay, viewer tools ni yang mana? Viewer tools ni dekat bahagian bawah ni. Kalau awak nampak perasan ni, bahagian bawah ni. Viewer tools. Okay, ni viewer tools. Okay, dekat sini dia ada tulis page update bila, kemas kini bila, contact, nak contact siapa. Kalau nak report abuse, boleh klik saja. Inilah, bahagian inilah kedudukan untuk ni viewer tools. Okay, jadi kat sini dia ada tanya tentang nak show page last update time tak? Kalau nak, kena aktifkan lah. Kalau tak nak, kita buang. Okay, yang ni saya nak aktifkan. Saya jadikan dia warna biru. Okay, kemudian show contact form. Ni contact form tu dekat tadi tu, ada contact. So kalau nak show lah, warna biru. Anchor links. Okay, yang ini, yang sebelah tu pun ada yang anchor link jadi kalau nak aktifkan, just jadikan dia warna biru lah. Kalau warna putih dia tak aktif. Okay, analytic ni skala klik ni, tapi dia kena pakai measurement ID daripada Google Analytics. So buat masa ni tak payah pakailah, tak payah usik. Okay, kemudian announcement banner. Announcement banner ni tujuan dia bila mula-mula orang masuk kita punya site tu, dia ada announcement. So kalau nak show banner, by default dia tak show lah. Dia by default dia dihiddenkan. Okay, kalau show apa jadi? Kalau show dia akan jadi macam ni. Okay, ni contoh tidak dipaparkan tentang announcement banner. Yang ini ada announcement banner. Announcement banner ni di bahagian atas ni. Announcement banner ni bahagian atas ni. Ni announcement banner. Okay, selamat datang ke site khusus. Ni adalah announcement banner. Okay. Seterusnya, announcement banner ni kita tengok satu-satu dia punya item. Okay, show banner. Kalau nak kita just tolak dia punya button ni. Kemudian banner color, nak color apa? So boleh pilih. Dan announcement message, macam tadi saya kata saya nak letak selamat datang ke kursus. Okay, so type lah apa message yang awak nak sampaikan. Kemudian button label. Okay, button label kalau nak ada satu button yang akan bila pengunjung klik dia akan pergi kepada satu tempat yang lain. Okay, macam tadi saya buat button label hubungi pensyarah. So saya letakkan perkataan hubungi pensyarah dekat sini dan link WhatsApp saya dekat sini. Okay, so ini kegunaan announcement banner. Dan boleh pilih juga sama ada nak open di new tab ataupun nak open pada tab yang sama. Kalau nak open pada new tab, so klik yang ini, aktifkan. Kalau tak nak, okay, tengok pula, kalau tak nak jangan aktifkan lah, jangan tick, untick dia. Kemudian visibility. Okay, visibility ni nak nampak tak dia dekat page, semua page ataupun hanya page depan sahaja. Kalau page depan sahaja, ambil home page only. Kalau nak dekat semua page, tekan all page. Okay,
Yang itu bahagian setting. Setakat ni boleh tak? Faham tak? Faham. Jika saya laju, bagi tahu jangan laju sangat sebab saya ni memang orangnya suka cakap laju. Okay. Next. Okay next. Tadi kita dah tengok setting. Okay, next kita tengok pula publish site. Publish site ni saya tunjuk dulu dekat dalam PowerPoint ni. Nanti saya tunjukkan macam mana yang sebenarnya. Sebabnya publish site ni kita akan buat di hujung lepas dah siap. Lepas dah siap site. Okay, publish site ni bagi site kita yang kita buat ni, bila kita buat dekat dalam canvas site tadi, sebenarnya orang yang ada link tu dia tak akan nampak perubahan selagi kita tak publish. Okay, so publish site ni kita perlu klik setiap kali kita buat perubahan pada canvas ni. Okay, make sure kalau buat perubahan mesti klik publish. Kalau tak nanti awak kata saya dah buat, saya dah ubah dah tapi kenapa tak berubah? Masalahnya dekat sini lah. Error yang selalu berlaku dekat bahagian sini lah. Bahagian sini sebab tak tekan publish. So make sure bila dah buat perubahan tekan publish site, publish. Okay. Dekat publish ni bila kita klik dia akan keluar dialog box ni. Dia akan keluar dialog box ni. Okay, publish your site. Okay, web address. Dekat sini awak namakan awak punya site tu apa. Nama yang sesuai dan mesti huruf kecil semuanya. Okay, dekat sini dia akan maklumkan inilah link dia. Kalau awak pakai domain e-pembelajaran, so dia akan ada domain dia dekat situ. Kita tengok kita pakai domain email kita apa. Dia mesti akan ada domain email. Okay, jadi URL bagi site kita biasanya dia start dengan HTTPS, Google site sites.google.com. Kemudian domain email kita, e-pembelajaran ke, MOEDL ke, IPGMIPOH ke, domain email kita. Kemudian baru start dengan kita punya nama site yang kita dah namakan. Okay, yang ini ketetapan yang memang telah dibuat yang bahagian depan ni, ketetapan yang memang dah disediakan oleh Google. Jadi dia memang start dengan site.google, lepas tu baru domain dan kemudian nama site kita. Kemudian awak boleh set dekat sini lah siapa yang awak nak pilih untuk boleh tengok awak punya site awak. So klik manage. Okay, boleh klik manage kat sini. Sebab kadang-kadang setengah orang dia buat site hanya untuk kegunaan tertentu saja. Jadi khususkan dekat sini lah bahagian manage. Okay, itu bahagian publish. Okay, tab yang seterusnya kita pergi dekat bahagian sebelah kanan. Ada 3 tabs ni. 3 tab ni yang merupakan konten bagi kita punya canvas ni. Canvas site kita. So yang pertama sekali kita pergi pada tab menu insert. Insert. Insert ni dulu. Okay. Insert ni adalah tujuan dia untuk memasukkan konten dalam site. Apa benda kita nak masuk dalam ni, kita pilih dekat dalam ni, ikon-ikon ni, ikon-ikon yang ada kat sini. Dan dia juga boleh membuat tetapan layout dekat situ. Contohnya kita tak tahu nak susun konten dekat dalam ni macam mana. Jadi kita ada pilihan boleh ikut pada layout contoh yang dia bagi. Okay, ni contoh layout yang ada yang ada gambar lepas tu teks-teks kat tepi. So awak boleh pilih lah mana-mana satu yang awak minat. Okay, layout yang ada. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Nak buat sendiri pilih je konten-konten yang ada sebelah sini. So apa yang boleh dimasukkan adalah text, image, embed, drive, okay. Kemudian YouTube, kalender, map, doc, slide, sheet, form dengan chart. Okay. Yang ni semua boleh dimasukkan dalam site awak. Okay, apa dia embed ni? Embed ni adalah URL ataupun coding. Coding bagi HTML untuk dimasukkan dalam ni. Drive ni adalah konten dalam drive awak. Okay. Okay, kemudian kita pergi ke next. Menu page. Okay, menu page.
Menu page ni adalah tujuan dia untuk awak membina page bagi site awak. Okay, ada setengah orang dia buat site satu page saja. Dekat dalam tu semua ada. Boleh? Tak ada masalah. Ikut perancangan macam saya cakap tadi sebelum nak buat site, kita rancang nak buat layout berapa banyak site, berapa banyak page kita. Okay, apa konten-konten yang kita nak buat. So kita kena buat perancangan lah. So page ni akan beri peluang awak untuk buat page atau sub page. Dan awak juga boleh letakkan link. Yang ni macam contoh kat tepi ni, tak berapa nampak pula Okay, kat contoh kat tepi ni menu utama, page utama. Kemudian ada sub page ni, menu utama, page nota, page video, page activity, dan page nota ni ada sub page lagi. Jadi awak boleh create ikut kepada perancangan awak. Okay. Kemudian menu themes. Okay, themes ni adalah tema, tema bagi site awak. So awak boleh buat pilihan sama ada awak nak pilih tema yang dia tersedia oleh Google site ni ataupun awak nak bina tema baru. Okay, tema ni untuk awak bagi appearance pada pengguna tentang paparan site awak tu. Jadi awak boleh pilih yang setting template yang sedia ada ni, dia dah set siap-siap, color, teks, semua dah set siap-siap. Tapi kalau awak tak suka, awak nak buat create sendiri, awak boleh pilih custom. Boleh pilih custom dan create sendiri tema awak. Okay, ni contoh saya pilih yang saya tunjukkan yang custom dengan yang dibina sendiri. Okay, ni contoh kalau kita pakai custom. Okay, ni contoh custom. Yang ini bila custom, maksudnya awak tekan tambah ni, dan awak create nama sendiri, nama sendiri tim tu. Kemudian awak letakkan logo dia, letakkan banner dia. Next ada lagi pilih color, custom color dia. Maknanya awak kena setting sendiri semua. Jadi awak boleh pilih kat sini lah sebab tak suka dengan apa yang dia dah ada ni, awak nak custom. So pilih. Awak kena buat sendiri setting semua. Nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Tapi kalau nak yang sedia ada, dia dah ada dekat sini lah. Kalau nak pilih Aristotle ke, Diplomat ke, ni memang dah custom. Maknanya color text dia dah tetapkan warna putih, jenis tag dia macam tu. Cuma dia ada pilihan tapi tak banyak. Pilihan yang dia bagi teks tu tak banyak. Jadi dia macam terhad sikit lah kalau pakai yang tersedia punya tema yang tersedia. Okay. Tapi nak cepat, guna je tema-tema yang ada ni. Ada juga yang tema dia bagus, dia punya creation dia tu, design dia. Okay. Yang ni contoh saya pakai tema sendiri. Okay, yang ini saya pakai tema yang sebab saya nak cepat dari tu buat, so saya pakai tema sedia ada je. Kalau tengok kalau tema sedia ada ni dia terhad sikit. Color dia kadang-kadang kita nak kena ubah. Okay. Next, yang itu tema pages. Pages tadi yang saya tunjuk pages tu. Ni pages. Home, bila once kita dah buat baru, saya boleh buka kat tempat yang baru. Bila kita dah buat baru, pages dia hanya ada home saja. Okay, home saja. Home ni maknanya page utama. Okay, page utama. Mula-mula orang klik link tu, dia akan keluar page tu.
Okay, home sahaja. Okay, page home ni boleh rename lah. Tak suka bahasa Inggeris nak pakai bahasa Melayu boleh. Pergi dekat properties. Klik triplet button. Pergi dekat properties. Ubah nama. Utama. Nak namakan dia sebagai utama. Okay, utama. Tekan done. Okay, kat mana appearance perkataan utama ni akan keluar? Dia dekat bahagian atas ni. Okay. Setting yang saya cakap tadi, color transparent tu kan. Transparent tu kalau awak tengok, yang ini transparent lah. Dia tak nampak menu bar dia. Menu kat atas ni. Okay, kalau kita nak ubah kepada nampak, kita ambil white ataupun black. Okay, white ataupun black. Okay. Okay, kemudian ni page utama. Nak buat page baru, klik new page. Klik new page. Okay, page nombor 2. Tu utama, page nombor 2. Okay, bila create je new page, maka menu kat atas ni bertambah. Okay, menu kat atas ni bertambah. Okay, katakan konten kita banyak sangat. Contohnya kita nak buat tu, dia ada nota. Okay, ni kita nak ubah nama nota. Kemudian kita ada tutorial. Okay, kita ada tutorial. Kemudian kita ada quiz. Okay, kita ada koleksi album. Okay, kita ada album. Okay. Okay, jadi ini konten-konten yang kita ada. Okay, nak susun menu ni, okay, contoh album kita tak nak letak dekat tengah, kita nak letak kat hujung sekali. So tarik je ke bawah boleh. Tarik je ke bawah. Okay, dekat nota ni, katakan ada pula subpage. Ada pula nota ni ada topik 1, topik 2, topik 3. So kita buat subpage. Okay. Tambah new page. Okay, tambah new page. Nama dia topik 1. Okay, dan kita letakkan dia. Tarik. Klik dan tarik. Letak dekat nota ni. Bila dia biru tu maknanya nanti dia akan jadi subpage bagi nota. Okay, jadi subpage bagi nota. Jadi kalau awak tengok appearance dia dah jadi macam ni. Nota ada topik 1. Okay. Tambah lagi nak buat topik 2, topik 3, topik 4. Okay, topik 2. Okay. Tambah lagi subpage topik 4, topik 3. Okay, done. Jadi kita dah dapat subpage bagi nota. Ni kan senang kan guna Google Site ni. Senang je nak create page. Okay, yang ni kita create page. Ingat saya cakap tadi kena rancang. Apa menu-menu nak buat ni kena rancang. Tapi janganlah letak menu yang panjang berjela. Sebab nanti tak muat untuk kita letakkan dekat sini. Contohnya macam album ni kan, awak letaklah kenangan zaman, kenangan panjang lah perkataannya. Tukar kepada perkataan yang pendek. Okay, jadi pilih menu, perkataan menu yang sesuai dan tentukan apa menu yang nak diletakkan. Okay, yang ini utama. So awak letakkan, kita pergi dulu kepada bahagian membina muka utama. Yang ni homepage. Okay, membina homepage. Okay, nak membentuk homepage ni, yang pertama sekali kita kena menamakan page dan kita kena letakkan banner. Okay, so kita pergi dekat homepage tadi, namakan page kita, katakan page kita kursus. Contohlah kursus pastry. Okay, dia automatic sama. Tapi katakan dekat sini kita tak nak appearkan dia. So kita just buang je lah perkataan ni. Nanti tak adalah nama tu. Nak ada logo sahaja. Jadi masukkan logo.
logo, contohnya logo IPG. Favicon kita nak juga nak keluar, saya nak bezakan nanti. So Favicon saya ubah kepada ni lah contoh Okay. So nanti dia akan keluar logo IPG, Favicon nanti ada gambar orang kat sini. Okay. Kemudian nak namakan page kita ni, muka surat depan ni, muka utama. Muka surat utama. So khusus apa? Khusus pastry. Tajuk kita apa? Khusus pastry. So type saja. Dekat bahagian belakang ni tak suka dia punya banner. So kita boleh ubah. Kita boleh ubah banner dia ni dengan gambar-gambar lain. Mengikut kepada kesesuaian. Contohnya kita nak pakai image yang sedia ada. So select image. Change image, select image. Okay. Select image, pilihlah mana-mana yang kita berkenan dekat sini. Okay. Contoh katakan nak warna merah. Select. Okay, kalau awak tengok sini dia ada bling-bling tu. Bling-bling tu sebenarnya dia nak sesuaikan perkataan ni dengan background. Maknanya dia automatic bagi appearance supaya belakang tu nampak gelap sikit tetapi teks tu nampak lebih jelas. Tapi kalau tak suka, just off sahajalah ni gambar bintang-bintang ni. Remove readability adjustment. Okay, just klik. Dia akan ambil gambar yang sedia ada, color yang betul. Dia tak pudarkan background. Kalau kita klik, dia akan pudarkan background supaya teks ni boleh dibaca. Okey, kemudian selain daripada itu, image kat belakang ni boleh juga awak ubah jika awak ada gambar sendiri. So, klik upload. Okey, kalau adalah banner sendiri, so boleh klik lah mana-mana banner sendiri yang awak dah buat katakan. So klik. Contohnya saya ada banner. Contoh Okay, saya ada banner yang saya dah buat sendiri. Tak nampak lah pula ni, saya nak alihkan. So saya alihkan ke bawah. Contoh saya alihkan ke bawah, dia ada tajuk juga tapi dekat bahagian bawah. Kalau nak ubah ke tepi, boleh. Letak je ke tepi. Ubahlah colour dia. Bila kita highlight, dekat bahagian atas ni, dia ada pilihan untuk pilih font tu jenis apa. Normal ke, title ke, heading ke, boleh pilih. Nak muka dia, muka font ataupun font face tu yang mana, lobster ke, nak size berapa. Okay, nak jenis bold, italic, underline, text colour, nak colour putih, nak bagi nampak katakan. Okay, yang ini kalau nak letak link bagi teks. Okay, yang ini untuk alignment teks. Ni nak remove nak buang, tak nak ada perkataan tadi. Klik dia tak ada. Okay. Yang hujung titik 3 belakang ni ada lagi menu tambahan. Nak letak spacing dia berapa spacing, berapa pilihan spacing 1 ke 1.5 ke, nak jarak-jarak ke. Okay, yang ni untuk indent, nak masukkan ke dalam sikit teks ataupun keluarkan teks. Yang ini untuk stripe, nak bagi ada palang pada teks. Okay. Yang ni untuk hilangkan format. Maksudnya bagi teks tu sedia color. Sedia asal tadi. Dah set. Rasa nak ubah, clear formatting. Tekan yang ni. Okay. Jadi ini bahagian banner. Kalau tak nampak, boleh adjust lah kedudukan teks tu. Adjust kedudukan teks tu. Dekat mana tempat yang sesuai. Kena main-main lah dekat sini. Kena main-main. Dengan perkataan, dengan teks, kena adjust. Okay. Kalau tak, awak letak je dekat bahagian bawah ni. So dia nampak lah nanti. Kena tukar lah. Color tadi color putih kan. So kita ubah kepada color. Kita ubah kepada color hitam dulu supaya nanti kita nampak kat bahagian bawah.
Dia page yang depan, appearance dia mesti kena jelas lah. Kena jelas apa benda konten dia. Okay. Ini awak boleh ubah ikut kepada kesesuaian khusus awak, konten awak. Okay. Contoh saya buat untuk ni banner. Banner saya tak guna teks tajuk tu. Saya letak kat bawah teks tajuk. Yang ini pula saya guna banner totally tak ada teks tajuk. Tak ada teks tajuk. Okay. Untuk meletakkan banner dah selesai. Kita tetapkan layout. Okay, kita tetapkan layout. So macam mana nak buat layout pula? Layout ada kat sini, kat bahagian insert. Layout ni tujuan dia supaya kita mudah nak susun konten kita. Okay, katakan dekat dalam konten kita, kita nak letak yang pertama sekali muka surat depan ni ada gambar kita dengan ada sinopsis. So kita ambil yang gambar yang pertama, layout yang pertama. Just klik, dia akan terus ada template. So awak klik tambah, masuk image upload, ambil upload. Kemudian pergi dekat gambar kita nak letak tu, contoh. Dan kita masukkan gambar, tengok macam ni dia adjust tak cantik kan? Boleh tarik-tarik lah ikut kesesuaian. Okay, adjust ikut kesesuaian. Tekan yang ni dia akan ikut kepada besar image tu. Okay, ni untuk crop, untuk tarik bagi pilihan yang tertentu je kita nak pada gambar. Okay, yang ini crop, kita bagi semua keluar balik gambar. Okay, kemudian klik kat sini biodata pensyarah contoh. Ni isilah konten dia apa. Nama. Isilah semua maklumat-maklumat yang nak. Okay, yang itu gunanya layout. Okay, layout ni memudahkan awak, ada template siap-siap. Awak just terus masuk. Kalau tak ada template nak buat macam mana? Nak buat sendiri boleh. Just klik saja. Nak masukkan teks, klik text box. Okay, klik text box, masukkan teks. Nak masukkan image, klik image. Nanti dia suruh upload image. So pilihlah image yang sesuai. Okay, kemudian susunlah. Okay, ni boleh susun ni, boleh tarik-tarik susun. Tengok kalau warna biru tu maksudnya itulah kedudukan untuk awak pindahkan dia. Ini tak lah. Jadi sama juga tapi cuma beza dia kalau guna layout ni dia cepat sikit adjustment dia. Tapi kalau macam ni awak kena susun, apakah kepala sikit, nak kena susun konten dia. Okay, itu bahagian homepage. Awak boleh create lah ikut kepada kreativiti awak, ikut kepada kehendak awak. Perancangan yang telah dibuat. Okay, dah tetapkan layout, menetapkan icon. Okay, tadi saya dah tunjuk icon sebenarnya dekat bahagian setting tadi. Okay, mengubah setting pun saya dah tunjukkan awal-awal. Okay, kemudian kita pergi pada bahagian meletakkan konten. Okay, meletakkan konten. Antara bahagian yang saya dah sentuh adalah meletakkan teks. Okay, teks saya dah sentuh tadi. Macam mana nak letakkan teks? Pergi pada bahagian site kita. Site kita. Dekat bahagian kanan tu ada insert text box. Itu untuk meletakkan teks pada canvas site kita. Okey, untuk meletakkan yang seterusnya adalah untuk meletakkan gambar. Gambar pun dah tunjukkan, pergi pada site image. Dah tunjuk, klik image, upload ataupun nak select. Kalau select ni dia ada pilihan pula. Awak boleh pergi dekat Google image search ke ataupun yang image yang ada dalam Google Drive ke,
ataupun dah ada URL dia. Jadi awak boleh pilih yang mana satu. Yang ini kalau tak nak ambil daripada awak punya drive. Okey. Image ada dua pilihan, upload maknanya daripada komputer, select maknanya daripada luar, source luar daripada komputer awak. Contohnya daripada Google Drive, daripada Google Search, daripada source luar. Okey. Seterusnya, konten yang berikutnya adalah embed. Okay, embed ni apa benda? Embed ni maksudnya macam awak tampal sesuatu pada awak punya site. Embed ni biasa kita akan letak URL. Okay, kalau klik embed dia akan tanya, embed from the web, okay, by URL. So URL tu adalah link bagi, inilah link yang kat atas ni, link kat atas ni. So kalau ada macam contohnya daripada YouTube, so paste saja URL kat sini. Okay, kalau nak pakai embed code, okay, biasanya dia HTML code dia bagi. Yang ini jaranglah biasa orang letak. Orang biasa letak by URL. Okay, nak letak embed code pun boleh. Tapi kliklah embed code, nanti dia akan awak masukkan kod embed tu kat sini. Okay, contoh by URL. Katakanlah saya nak masukkan konten daripada YouTube. Saya nak masuk konten daripada YouTube. Okay, saya search lah dekat YouTube tentang pastry ni. Okay. Cara contoh saya buat contoh je. Okay, saya copy dia punya YouTube link ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mafhumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya copy, kemudian pergi dekat bahagian URL tadi, saya just paste. Okay. Dia akan tunjukkan video yang kita nak masukkan dalam kita punya site. Tekan insert. So yang inilah cara untuk memasukkan video daripada YouTube. Ataupun kalau daripada drive, kalau daripada drive dia ada ruang drive ni lah. Ruang drive. Okay, apa beza embed dengan drive ni? Embed ni dia akan jadi macam tampal dekat dalam awak punya site. Kalau drive ni dia bila awak klik dia akan buka pada drive. Dia akan buka pada drive. Okay, lebih baik untuk video kita ambil embed. Embed. Dan kalau awak masukkan video daripada drive, biasanya dia akan jadi lambat. Dia akan jadi lambat sebabkan video tu dia perlu capai kita punya drive dulu. Jadi dia akan lambat. Kalau YouTube ni dia cepat sikit. Okay, kemudian next saya tunjukkan macam mana daripada konten kita nak masukkan daripada YouTube. Okay, YouTube tadi dah masukkan. Okay, sama kaedah dia, ataupun awak boleh pilih dekat sini YouTube. Konten dekat sini boleh pilih dekat sini. Ada YouTube. Mana YouTube? Ni. YouTube. Dia terus masuk pada YouTube search bar ni. So search je lah apa benda yang nak masukkan kat sini. Teknik penghasilan isteri, contoh search je terus select. So dia dah masuk. So susun lah. Susun. Kalau susah sangat nak susun, boleh ambil dekat bahagian ni tadi, layout. Dah ada tempat video ni. Just klik, pilih YouTube. Teknik penghasilan isteri. So dia terus masuk. Kita masukkan je. Kan senang kan kalau pakai template ni. Itu yang dia jadi kerja cepat siap. Kalau image, dia lain dengan video. Dia tak boleh masuk macam tu. Kalau video ambil lah daripada drive. Daripada drive. Sebab image ni dia terus copy. Tapi kalau video dia kena simpan dulu dalam drive. Okay. Kemudian
Contoh ya daripada drive. Kalau video kita ambil daripada drive. Okay, ni saya simpan dalam Classroom. Kena ingat dekat mana folder kita simpan. Video amali. Tekan insert. Kalau image boleh terus upload. Kalau video dia unsupported Okay, tengok ya kalau kita masuk daripada drive dia lambat sikit dia loading dia lambat sikit lah. Okay, kemudian kat sini type lah teks. Ni teknik. Ni Danish Pastry. Okay. Yang ini lepas tu masukkan lagi apa konten-konten yang ada. Ingat bila upload ni hanya gambar lah, image. Select image, kita masukkan image. Yang ini from drive. Yang ini untuk YouTube, kalender ataupun map. Okay. Seterusnya konten yang kita nak masukkan bahan dari Google Drive. Okay, dah tunjuk tadi kalau bahan daripada Google Drive, kita ambil daripada drive ni. Klik drive, nanti dia akan pergi dekat mana konten drive kita yang nak kita masukkan tu. Jadi katakan ni bahagian dalam drive kita nak masukkan benda ni. So kita just klik konten kita dan insert. So nanti dia akan masukkan dekat dalam canvas kita. Akan masuk unsupported image type sebab itu daripada Google Jamboard. Jamboard tak boleh. Jamboard dia kena masuk link. Jamboard tak boleh. Kalau PowerPoint, PDF, Words boleh. Ni contoh. Kalau guna template, klik tambah from drive. Pilih yang mana satu yang kita nak masukkan. Contoh ni, insert. Kemudian, yang itu bahan daripada Google Drive. Seterusnya Google Form. Okay, bahan daripada Google Form. Kita nak masukkan, kita kena ada Google Form dulu. So, sebaik-baiknya bila nak buat konten ni, kumpulkan dalam satu folder. Kumpulkan dalam satu folder. Dalam folder tu semua ada. Contoh ni folder dia. Okay, dalam satu folder ni semua ada. Okay, katakan nak buat Google Form. So kena create satu folder dulu dalam folder, dalam khusus yang kita nak buat tu. Dalam template, dalam tajuk site yang kita nak buat tu. Okay, macam ni. Untuk saya buat homepage ni, page penghasilan produk pastry ni, saya guna satu folder. Nama dia PPPS 3013. Dan dalam tu saya letak site saya supaya nanti tak berterabur kat tempat lain. Kemudian dah siap kat situ dia ada video amali, kerja khusus, portfolio, meeting, meet recording, pengurusan kelas, soalan feedback. Soalan feedback ni lah saya letak Google Form. Jadi nak buat Google Form jangan terus klik tambah dekat drive. Nanti berterabur banyak drive Google Form dekat dalam drive. Create folder dulu. Lepas tu dah create folder, barulah awak pergi dekat tambah ni. Google Form, blank form. Okay. Nanti dia akan jadi macam ni lah. Tak adalah berterabur. Jadi kita tahu dekat sini feedback. Kita punya Google Form kita. Okay, yang ni saya nak masukkan dalam site tadi. So macam mana? Pergi dekat site. Pergi bahagian insert. Ada Google Form kat sini, ada forms kat sini. Masukkan forms. Boleh search dekat sini, atas ni. Ataupun
Awak dah tahu dia kedudukan dia dekat mana, awak just klik sahaja dan insert. Okay, klik dan insert. So bila awak paparkan Google Form macam ni, dia akan nampak dekat viewer side, pemandangan viewer, pemandangan pengguna, dia akan nampak macam ni. Tu, dia nampak macam ada soal selidik dekat atas page dia, page kita tu. So kalau dia beza kalau kita letakkan link dengan kita letakkan page feedback ni, page Google Form ni. Yang ni yang macam embed lah. Macam embed. Kalau link kita kena klik, lepas tu baru dia pergi dekat Google site, Google Form tu. Tapi kalau macam kita buat Google Form terus, dia akan terus nampak dekat bahagian paparan utama. Okay, yang ni preview yang saya tekan ni preview untuk kita tengok dalam bentuk handphone, dalam bentuk tablet, dalam bentuk komputer. Okay, kalau awak perhatikan ni, beza dia punya pandangan dia. Jadi bila kita susun konten pun kena hati-hatilah. Kita kena susun hati-hati. Jangan nanti bila kita tengok dekat video, dekat dalam komputer cantik, tak berterabur. Tapi bila kita tengok dekat handphone, gambar lepas tu baru ada biodata kat bawah tu, tak tersusun. So kena susun elok-elok lah. Okay, dekat site ni juga, katakan awak suka pada bahagian yang pertama ni, awak nak duplicate dia. Dekat bahagian tepi ni ada pilihan. Pilihan yang pertama ni untuk delete section. Yang kedua untuk duplicate section. Yang ketiga untuk kita colourkan section. Okay, section tu merujuk kepada satu ni. Ni satu section. Satu section. Okay, contoh saya duplicate. Dia akan buat 2 kali perkara benda yang sama. Okay, untuk colour pula. Colour pula dia ada pilihan sama ada awak nak letak image kat belakang dia. So boleh letak lah, nak letak image yang sedia ada. Contohnya nak letak image background bagi kita punya tu. Kita punya konten ni, so kita letak background. Ataupun kita nak buat style, ada style. Style ni ikut pada template kita lah. Pada themes kita. Themes yang kita pilih. Okay, kemudian style yang kedua. Style yang pertama, ada beza nampak macam tak ada beza tapi ada beza. Okay, jadi katakan saya nak letak select image tadi yang colour biru tadi. Okay. So nanti dia akan adjust lah readability dia. Nak bagi nampak paparan. Okay, itu untuk Google Form. Itu untuk background dan tadi sebelum tu Google Form. Seterusnya nak masukkan words, document, slide dengan sheet. Okay, nak masukkan dokumen, senang je. Words ke, dokumen ke, sama sahaja. Pergi dekat insert, words, dokumen, slide dengan sheet sama je. Okay, contoh saya masukkan sheet lah, worksheet. Worksheet. Tekan sheets, dia akan pergi pada Google Drive awak. Okay, cari sheets yang awak nak, boleh guna search ataupun dah jumpa, so ambil je terus. Masukkan. Okay, nak pindahkan sheet ni dekat tempat yang sesuai, tarik, letak kat tempat yang sesuai. So ini Google Form saya, yang ni sheet response saya. Jadi automatic diorang lepas isi, dia akan nampak dekat sini paparan apa yang telah diisi. Okay, yang itu bahagian masukkan sheets. Masukkan slide pun sama, pilihlah slide yang sesuai. Okay, contoh. Okay, slide. Kemudian dokumen, docs.
pilihlah dokumen yang sesuai. Just klik and then pilih dokumen yang sesuai. Dia akan keluar macam ni. Okey, seterusnya sheet dah, work document slide dah. Kita tengok kalender. Okey, yang baru ni dia ada kalender. So site Google Site dia sentiasa ada buat improvement. Okey, yang best tu dia letak kalender. So kalender ni kalau awak guna Google Classroom untuk awak create awak punya kelas awak, dia menarik, dia amat menarik guna kalender ni. Okey, sebab apa? Bila awak klik kalender, awak boleh pilih kelas awak tu. Contoh tadi kan saya dah create kelas PPPS ni. So saya ambil kalender event yang saya dah letakkan dalam PPPS 3013 ni. Maknanya penghasilan produk pastry ni. Jadi saya just klik dan tekan insert. Dia akan keluar aktiviti yang ada saya letak kat dalam Google tu. Google Classroom tu. Contoh saya buat paparan preview kalender. Ni nampak kosong kan? Tapi sebenarnya dia ada event jap tengah loading. Okay. Look for earlier event. Klik look for earlier event. Dekat sini saya ada masukkan agenda tentang topik 1, apa event dia. Jadi dekat sini kita boleh remind dekat student lah, dekat student kita apa benda event-event tentang kursus kita yang kita bina ni. Okay. Itu tentang kalender. Ada lagi tentang chat map. Okay, map. Map adalah untuk kita masukkan peta pada sites kita. Okay, contohnya kita nak buat, kita nak masukkan peta IPG, Campus Ipoh. Search. Okay, tekan IPG Campus Ipoh. So dia search IPG Campus Ipoh. Select. Dah masuk dalam kita punya site. So konten-konten ni cara masuk saya dah tunjuk, cara nak susun pandai-pandai awak susun ikut pada awak punya creativity ataupun reka bentuk yang awak dah rancang, yang awak dah rancang. Okey. Kalender sudah, map sudah. Itu konten-konten yang ada. Okey, sekarang kita dah siap. Okey, katakan kita dah siap site. Kita nak publish site. Kita nak publish site macam mana? Publish site adalah fungsi Google Site mempunyai fungsi butang publish bagi membolehkan maklumat atau konten yang dibina disebar luas kepada warganet. Okey, jadi pilihan publish ada 1 umum, 2 pengguna pilihan, yang ketiga terhad. Dekat sini. Okey, jadi kita tengok macam mana nak publish. Okey, publish ada dekat sini. Okay, publish, klik publish. Okay, yang ini cadangan dia. Cadangan dia, nak ubah boleh. Nak ubah boleh. Okay, jadi katakan awak nak buat nama site awak pastry je. Tak nak panjang-panjang. So dia akan check dulu. Dia check dulu ada tak orang dah guna nama ni. Okay, kalau tak ada dia akan tanda tick. Kalau tak, kalau dah ada yang orang guna, dia akan jadi merah kat sini. So kena ubahlah. Kena ubah nama. Okay, kemudian who can view my site? Kena manage lah siapa awak nak bagi tengok site awak. Okay, katakan awak nak bagi semua orang tengok. So awak pergi pada link very change ni. Tukar draft ni memang biar restricted. Jangan ubah draft. Draft ni maksud dia yang bahagian ruang kerja kita ni. Draft ni biarkan. Tapi yang publish site ni awak pilih untuk public. Kalau nak semua orang boleh tengok. Okay, pilih untuk public. Kemudian tekan done. Okay. Dan kemudian dekat sini who can view my site tadi kita dah manage. Okay, search setting kalau nak request public search, maknanya semua orang boleh search, awak boleh tekan tick. Kalau tak, just ignore je kotak ni. Okay, kemudian tekan publish.
Okay, bila tekan publish dekat bahagian bawah ni biasa dia akan keluar. Your site has been published successfully. So klik view untuk tengok. So dia akan keluar lah apa yang kita dah buat tadi. Dalam bentuk paparan yang semua orang boleh tengok. Okay, macam mana nak tengok? Klik ni, copy link ni boleh bagi dekat semua orang. Okay, esok katakan awak dah tutup awak punya browser. Macam mana awak nak dapatkan balik link ni? Nak dapatkan balik link ni, pergi pada awak punya site tu, klik copy publish site link ni. Okay, tekan copy link. Yang ni copy bagi kat orang. Okay, copy, kemudian pergikan kata dekat WhatsApp. Okay, dekat WhatsApp, tekan kita punya tu, paste. Jadi orang boleh tengok kita punya site. Okay, sebab kita dah set tadi umum. Okay, kemudian cuba awak perhatikan dekat bahagian ni. Okay, bahagian ni. Nampak Yang inilah favicon tu tadi. Favicon. Favicon tu dia akan keluar dekat sini kalau ubah favicon. Okay. Okay, dah siap untuk publish site. Okay, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Senang tak nak bina ni? Senang kan? Ya. Senang kan? Okey. Jadi sebenarnya bila kita tahu apa benda fungsi-fungsi dia, kita akan lebih mudah untuk bina site dengan macam-macam gaya lagi. Okey, jadi sebelum saya sebabkan tadi soalan nak tanya, saya nak tanya soalan lah dekat awak. Saya tanya soalan kat awak. Okey ni. Okey. Lepas penerangan saya ni, apa yang awak dapat? Adakah awak faham dan yakin boleh guna, sangat faham ataupun faham dan yakin boleh guna, faham tapi kurang yakin untuk guna, ataupun sedikit faham ataupun tak faham langsung? Okey, boleh tekan feedback. Pitbull guna yang tadi tu. Guna class code yang sama. Okey, sementara rakan-rakan jawab. Okey, kita tengok dekat homepage yang saya dah bina ni. Saya gunakan homepage ni sebab biasanya bila kita buat homepage, kita tak suka static macam ni tau. Static macam mana? Okey, macam ni. Kita biasa tak suka static macam ni kan. Kita suka ada benda yang bergerak-gerak. Okey, fancy. So kalau buat web, buatlah ada item yang bergerak-gerak, ada yang tak. Jangan terlalu banyak bergerak-gerak, nanti pening kepala. Okay, kena make sure lah dalam content yang kita nak deliver tu apa benda. Apa benda yang kita nak letak. Okay, awak boleh letak, contohnya katakan awak nak letak, awak nak bina site yang membolehkan awak pelajar mudah untuk cari awak. So awak kena letak nombor telefon yang ada link supaya pelajar boleh klik terus boleh hubungi awak. Yang macam ni juga boleh letak feedback. Okay, terus tekan submit je. Terus dia buat dekat page tu je. Dia tak payah banyak-banyak kali pergi tempat lain. Okay, contohnya nota. Okay, nota. Susun nota. Okay, ni daripada drive. Saya banyak sangat kerja nak buat. Nak susun nota satu-satu susah. Saya letak selepuk nota tu dalam drive. Kemudian saya panggil dekat Google Site. Jadi kalau pelajar nak tengok, dia just klik pada nota tu, nanti dia akan pergi pada bahagian nota tu. Okay. Ini link kepada nota. Setiap ni boleh terus klik. Terus klik. Itulah kelebihan yang diberikan dalam membina Google Site ni, memudahkan sangat. Okay. Kemudian tutorial.
tutorial ni, yang ni saya cakap tu yang saya buat tutorial dalam bentuk Jamboard. Jamboard dia tak boleh appear terus dekat dalam, dia tak boleh embed terus dalam Google Site. Saya kena pakai link. So saya kena letak dekat link pada teks tu. Baru dia pergi pada Jamboard tu. Sebab saya link dengan Jamboard. Okay. Jadi ni tutorial, dah buat dah tutorial. Okay. Tutorial yang ada. Ini contoh. Kemudian video. Oh, ada satu benda saya tak tunjuk lagi kat awak. Ada ikon-ikon ni. Yang ini macam mana boleh buat gambar bergerak ni. Nanti saya tunjukkan. Okay, yang ni pastry ni video-video saya susun ikut pada kategori dia. Saya guna template je. Okay, kemudian meet recording. Sebab lepas kelas je saya simpan meet. Siapa yang tak hadir boleh rujuk pada rakaman. Okay. Dan kerja khusus. Ini contohlah. Okay. Ini contoh kursus yang sedang dijalankan. Kursus yang telah berjalan, yang telah berlalu, saya biasanya simpan evidence, bukti. Contohnya video pelajar buat. Video pelajar buat, saya akan simpan. Okay, bila jadi macam ni, kenapa? Sebab konten tu dia disimpan dalam mode restricted. Jadi kena ubah konten tu kepada sharing dia kepada semua boleh akses. Maknanya orang-orang tertentu, anyone with the link can view. Jadi kalau jadi macam ni, bukan sebab error tempat lain, error dia sebab akses tu. Okey, kemudian ni aktiviti pengukuhan, saya simpan evidence pelajar. Yang ni pun sama. Saya kena buka dekat akaun saya baru nampak je. Okay, ni. Ni hasil kerja pelajar. Okay, video tadi. Video-video diorang buat kerja tu. Sebenarnya saya tak masukkan terus tau. Saya sediakan tapak, nanti pelajar masukkan. Jadi sebenarnya memudahkan lah. Nanti site kita terus dah terisi cantik. Aktiviti pengukuhan latihan. Ni latihan. Google Form. Okay. Ni contohlah, ni dulu saya buat masa saya mula-mula belajar tentang Google Site ni. Lama dah ni. 2 tahun lepas rasanya. Okey. Semua dah jawab Saya close up. 45 orang je. 45 orang je yang jawab. Yang lain tak jawab lagi. Boleh tak bagi jawapan, saya nak dapat feedback. Saya nak dapatkan feedback. Yang tak jawab lagi tolong jawab sekejap. Nurin, Ainadia, Afiq. Saya nak dapatkan feedback. Faham tak lepas daripada penerangan saya ni? Okay, pilih, tekan je, klik je button yang kat situ. Strongly agree, disagree ke, agree ke. Okay, ada sebentar tu ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada? Kadang-kadang soalan tu dia timbul bila kita dah buat
Kita dah buat baru kita tahu macam mana ni, kenapa jadi macam ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh je bagi tahu kontak saya. Boleh kontak je saya. Kalau macam buat-buat tu ada error ke apa ke, boleh terus kontak saya. Okey. Ada tak yang tak jumpa ikon mana Google Site diorang, Google Site dekat dalam awak punya akaun Drive, akaun email awak. Kalau tak jumpa, ingat pergi dekat triplet button tu, search kat situ. Dan paling mudah adalah pergi dekat Google Search. Google Search. Okey, saya close submission. Terima kasih kepada 67 orang yang sudi menjawab. Okey. Dan yang terakhir dari saya nak dapatkan pandangan awak tentang perkongsian ni. Mohon jawapan daripada rakan-rakan, daripada hadirin semua yang dalam Meet ni. Boleh berikan pandangan awak tentang penerangan ni, perkongsian ni. Ada tak yang awak nak saya tambah baik, ataupun awak nak input ataupun info-info lain ke, boleh nyatakan. Okey, boleh type banyak kali jawapan kat situ. Okey, boleh ni lah. Okey, saya ada tunjuk tadi tentang sementara tu sementara ada yang jawab tu, tentang perkataan yang bergerak ni. Perkataan yang bergerak ni. Oh sorry, bukan perkataan yang bergerak. Saya ada tunjuk tadi tentang image yang bergerak. Mana image yang bergerak? Kalau tak silap saya dekat bahagian video Amalia. Ni. Image yang bergerak ni. Boleh pergi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ni. Ni. Okey. Kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, apa bendanya? Ini nama dia. Dekat dalam site ni. Nama dia image carousel. Image carousel. Image carousel. Jadi kalau nak buat image yang bergerak tu, tekan image carousel. Okay, kemudian masukkan image. Dia sekurang-kurangnya kena ada sekurang-kurangnya ada 2 image. Satu tak boleh jadi macam tu. Jadi kena letakkan sekurang-kurangnya 2 image. So masukkan image. Image tu boleh daripada komputer awak ataupun image daripada search awak. Contoh gambar. Kita nak cari gambar. Contohlah contoh. Okey, tambah lagi. Yang ini kalau dari upload image daripada komputer, select image daripada internet. Daripada source luar. Daripada source luar, daripada drive awak, daripada Google search, daripada URL. Contoh kalau image daripada Google search, kita pergi dekat Google image search. Google image search. Search image kat sini. Typekan gambar yang kita nak cari. Contohnya pastry. Kita nak cari image pastry. So kita pilihlah gambar-gambar yang kita nak letakkan. Nanti yang tik-tik tu semua kita nak letak dalam image casserole kita. Tekan insert. So ni semua gambar-gambar yang akan keluar nanti. Jangan lupa untuk setkan dia punya perjalanan teks tu, gambar tu macam mana. Pergi dekat ikon gear ni, ada setting, klik setting. Show dots maknanya dekat gambar tu
gambar depan ni dia ada dot-dot ni. Show dots. Show caption. Maknanya dekat gambar tu nanti dia ada caption lah. Dia ada caption. Kemudian auto start. Okey, kalau tak klik ni, awak akan tengok gambar tu tak bergerak. Jadi kena klik. Klik supaya dia auto start. Kemudian transition speed. Awak nak dia bergerak macam mana? Laju ke? Perlahan ke? Okay, katakan ambil fast. Fast dia akan lajulah. Kemudian tekan insert. So image cursor tu dah tersedia. Awak letak kedudukan yang sesuai. Letak kedudukan yang sesuai. Biasanya image cursor ni kita akan letak dekat bahagian atas. Tarik dia letak kat bahagian atas. Susun lah susun konten. Okay, kita tengok preview. Ni kalau dia automatic. Kalau tak automatic awak kena tekan dulu baru dia bergerak-gerak. Yang ni nampak dot-dot ni. Dot-dot ni adalah yang kita pilih tadi lah. Nak ada dot. Ada nampak dot. Okay, yang ni cara membuat image cursorol. Image cursorol ni sebenarnya nak salah satu elemen untuk mencantikkan kita punya paparan site kita. Okay. Apa lagi yang saya tak sentuh kat sini? Collapsible group ni. Yang ini kalau macam contoh teks, kita boleh buat collapsible. Maknanya kita klik baru teks tu ada. Teks tu keluar contohnya. Yang ni teks. Contohnya teks pertama. Teks 1. Insert lagi satu teks. Dekat sini. Saya boleh buat kalau macam contoh kalau kita pakai collapsible group ni dia akan jadi teks 1 teks 2. Okay. Dia akan jadi bila kita klik baru teks tu keluar. Okay, kalau teks biasa dia akan jadi satu-satu teks tu macam tu. Tapi kalau collapsible kita sembunyikan teks tu. Bila klik baru dia keluar. Itu cara nak buat collapsible group. Table of content pun boleh buat. Okay, table of content maknanya dekat dalam kita punya site ni katakan panjang kita nak letak content dia dekat atas ni. Jadi bila klik dia pergi dekat content tu terus ke bawah. Contohnya. So kita pakai table of content. Button. Button adalah untuk kita buat button pada kita punya site. Okay, bila klik button contohnya borang kehadiran. Okay, kita kena letaklah link borang kehadiran kita ni contoh ni contoh borang kehadiran. Link dia. So kita kena letak link, insert. So dia akan pergi dekat borang kehadiran tu. Untuk buat button. Okay, button ni pun ada pilihan ni je. Text, outline dengan fill. Okay, kemudian divider. Divider ni kita nak buat pembahagi section bagi kita punya site tu. Lepas daripada ni kita nak ada divider. Okay, macam contoh yang ni saya buat divider untuk tajuk. Untuk tajuk dia. Ni divider, ni divider. Okay. Itu divider, button, divider dah, placeholder yang tadi tu lah bila kita klik template, itu contoh ada placeholder. Placeholder ni kalau kita nak buat template pada kita punya site, kita guna placeholder. Okay. Rasanya semua dah sentuh dah menu-menu yang ada kat sini. Jadi kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh tanya. Mungkin saya tak tersentuh, boleh terus tanya.
Okey, terima kasih kepada 28 orang yang sudi menjawab soalan saya. Saya close submission. Okey. Baik, itu saja daripada saya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Dan jika ada soalan nak tanya, boleh hubungi saya dekat talian tu 013-397-42. Okey, yang baik itu daripada Allah dan yang kurang tu adalah daripada saya. Terima kasih semua kerana sudi mendengar perkongsian ini, dan jika ada apa-apa masalah, hubungi saya. Sekian, terima kasih.